Insyaallah. Kita buka program kita malam ini dengan kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dikira ma'afwa bidham syahulahum Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ma hawlahu linurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallahul azim. Yang hormati pengurusi majlis, kamu tak tahu nama? Saya Syukri. Ya. Kemudian yang saya hormati juga Haji Johari yang masjid Haji ya? Haji pengurusi Masjid Qadiah Kampung Tengah. Seluruhnya yang saya hormati Cikgu Mazin bin Serat, Ketua Kampung Tengah. Seluruhnya semulakan juga Encik Abdul Razak bin Tahir, Imam 1 Masjid Kampung Tengah. Kemudian Imam 2 tadi. Seluruhnya tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat yang saya tak akan sebutkan nama semualah. Seluruhnya yang terkuasa masjid, kemudian Bilal siap, seluruhnya tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, seluruhnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama tuan-tuan pada malam ini khusus untuk program Isra wal Mi'raj. Memperingati sehingga tadi fungsi dah sebut. Saya dah bagi nota tapi kita berjual. Nama saya Ustaz Muhammad bin Kasim, berasal daripada Johor, Johor Negeri Sembilan. Sekarang menetap di Taman Tamu lah, di Cembung, Rembang. Kemudian berumur agak lupa 54, masuk 55. Dan Hafizah pun ada 2 orang Hafizah umpan lah. Kemudian ijazah pada 3 orang dan ijazah Alhamdulillah. Kemudian mula berkhidmat di Pejabat Agama pada tahun 2010. 2010 dan sekarang ini di Jais Tampil lah sebagai ketua unit Kompasel untuk yang Jais Tampil. Saya masuk pada bulan 6 tahun lepas, dipindahkan Jais Tampil lah. Tapi sebelum tu dah banyak tempat lah, tukar sana. Masuklah 2010 saya masuk. Pernah ditugaskan untuk jaga unit masjid dan surau. Kemudian pernah juga untuk pengurusan halal. Kemudian pernah juga ditempatkan sebagai pendaftar nikah di Seremban, uruskan nikah kahwin. Pernah ditempatkan untuk uruskan mu'alaf, hubung saudara baru, mu'alaf di Sarawak. Dan sekarang ni untuk wapasel pula, ini wapasel. Jadi maknanya macam-macam pengalaman lah, saya jumpa lah, alhamdulillah. Baik tuan, kita sebut sikit lah. Kemudian pendidikan
sekolah Kementerian Undang Johor. Sekolah rendah, sekolah menengah dan Tunggal Permanau. Lepas tu sambung pengajian pondok di Melaka. Dia ada satu pondok, pondok Anuriah, Kamu Kerja Wahid di Sungai Udang Melaka. Lepas tu saya sambung di Aceh, pesantren di Aceh setelah 5 tahun lah. Pesantren Istiqomatuddin Lampate Bandar Aceh. Balik tu kan sambung lagi belajar PJJ, buat PJJ, ambil diploma syariah UMCC. Lepas tu dah bekerja pejabat agama tahun 2013, sambung lagi belajar untuk ambil ijazah di UKM, pengurusan dalam bahasa Arab dan juga Tamat Islam, dan kumpul tahun 2018. Alhamdulillah. Dan kita sebut sikitlah kenaan saya. Baik. Jadi apa yang kita nak cerita malam ni itulah Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saban tahun tuan, kita akan cerita tu kalau sama je Isra' dan Mi'raj. Cuma Isra' dan Mi'raj ni dia tak meriah sangat macam program anggota Maulid Rasul. Kalau ke Rasul kita ada barak, kan? Hari itu ada barak apa kan? Barak. Lepas tu ada ceramah ke sini. Betul tak? Ada ceramah sini. Saya ada. Tapi tuan-tuan tak konas ya. Nah, kan? Saya konas, tak apa. Nah, ni buat konas sikit lah. Baik. Jadi Isra' dan Mi'raj ni kurang diceritakan orang, tapi ada masjid dan surau yang buat ceramah Isra' dan Mi'raj. Di samping itu Ma'al Hijrah pun sama juga antara program yang dibuat sambutan. Siapa tujuan program itu dibuat? Adakah perkara itu bid'ah? Kan? Jadi kalau kita lihat pada pandangan daripada Imam Syafi'i, bahawa bid'ah itu ada dua. Pertama, yang hasanah, yang kedua dolalah. Bid'ah al-bid'ah bid'atani dia kata. Bid'ah itu ada dua. Satu bid'ah yang baik dan satu bid'ah yang tidak baik. Dia kata. Mana dia katakan bid'ah yang baik? Bid'ah yang baik itulah yang melahirkan kecintaan kita antaranya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dengan Rasul. Kenapa kita buat benda Rasul? Apa dalil mengatakan Nabi pernah buat benda Rasul? Antara dalilnya ialah Nabi berpuasa pada hari Isnin. Jadi sahabat tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa?" Kerana hari Isnin, kerana pada hari itulah aku dilahirkan. Pada itulah aku dilahirkan. Jadi ulama mengambil hujah bahawa dengan berpuasa itu dah merupakan salah satu tanda bahawa Nabi menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra' dan Mi'raj ni pun penting pada kita. Jadi ayat yang kita baca pada permulaan tadi, ayat surah Isra' ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ma haulahu linurahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana kami berkati di sekitarnya. Linurahu min ayatina, untuk kami menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu as-sami'ul basir, Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini dalil hujjah lah berkenaan peristiwa Isra' Mi'raj. Mana dalil Mi'raj? Mi'raj ini dalilnya dalam hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang pertama surah Isra' ini dia cerita tentang Isra'. Dia dalil Isra' sahaja. Tapi mana dalil tentang Mi'raj? Itu lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana setiap benda ada dalil. Mesti ada hujah. Apalagi dalam konteks agama.
syahadat tadi dan ucap. Jadi kalau tidak pada ayat tadi, subhanallazi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi kalimat subhanallah ini dia bermakna tanzih. Tanzih ini makna pujian. Dan di samping itu untuk ta'ajub, kehairanan. Ta'ajub dan hairan. Sebab apa? Isra dan Mi'raj ni kalau ikut logiknya memang sukar benda itu berlaku. Benda itu payah nak berlaku lah. Kan? Kerana Nabi dibawa dalam masa satu malam saja. Sedangkan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Palestin itu paling tidak pun kalau dulu lah tuan-tuan, naik unta, naik kuda dan sebagainya, paling tidak pun 1 bulan. 1 bulan perjalanan dia. Betul? Sekarang ni ada kapal terbang, ada bas, jadi perjalanan cepat lah. Kalau kita naik bas pun, kalau daripada Mekah menuju Madinah, lebih kurang dalam berapa jam tu kan? 4 jam. 4 jam atau 5 jam. Sekarang ni pula ada kereta api laju. Kan? High speed kereta api laju. Daripada Mekah ke Jeddah menuju Madinah. Laju 2 jam sahaja boleh sampai Madinah. 2 jam boleh sampai Madinah. Kalau Nepal lama lah sikit. Bawa dia pun saya pergi umrah. Pergi umrah memang merasakan pengalaman tu. Tapi saya tak naik kereta api. Ada jemaah lain dengan kereta api. Tetapi lah kereta api saya naik bas lah. Sebab dia travel pun tak kisah. Siapa nak naik kereta api, dia akan tempahkan tiket untuk kereta api. Siapa nak naik bas, boleh naik bas, tak masalah. Tapi lambat dah sikit. Gitu jalanan dia. Betul? Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj tadi birruh pada subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjalankan hamba-Nya. Jadi perkataan hamba ini maksudnya birruhi wal jasad, dengan ruh dan juga jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai pendapat berkenaan dengan Isra Nabi, Mi'raj Nabi. Ada menyatakan dia dalam mimpi, ada keadaan terjaga dengan ngantuk. Dan ada yang menyatakan kata penglihatan wahdatul wujuh. Dan macam-macam pendapat. Tetapi pendapat yang kuat menyatakan Isra Mi'raj berlaku birruhi wal jasad, dengan ruh dan juga jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan ruh dengan jasad? Kerana kalau bukan dengan ruh dengan jasad, jadi tidak akan ada siapa nak bantah. Takkan ada yang kata murtad keluar Islam. Takkan ada yang mempelenggarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Contohlah dalam mimpi, Nabi Isra Mi'raj dalam mimpi je. Dalam mimpi siapa? Dalam mimpi je. Nantaklah kau, kan? Daya tak betul, kan? Dalam mimpi, tidak berpijak di bumi nyata, mimpi tidak berpijak di nyata. Tapi Isra Mi'raj ini biruh bijasad. Atau yang mendapat bantahan, ejekan, kata tak puas hati, ada yang murtad dan sebagainya. Dia berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi diisrakan? Dimi'rajkan. Antara sebab Isra dan Mi'raj ini ialah kerana Allah Subhanahu wa taala nak menghiburkan hati Rasulullah SAW, kerana pada tahun itu ialah tahun kesedihan, sanatul hazan. Mana amul hazan, mana yang tahun duka cita. Kenapa tahun itu? Kerana kematian 2 insan penting
dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitulah pertama Abu Talib yang banyak backup Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kemudian siapa lagi? Siti Khadijah, isteri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak sponsor, sponsor kan? Banyak sponsor bagi itu, bagi ini. Kerana Siti Khadijah ni dia orang kata usahawan lah, usahawan wanita berjaya. Wanita yang berjaya, duit banyak. Jadi nak apa duit banyak? Duit banyak tapi tak ada ketenangan. Betul? Jadi nakkan ketenangan, nakkan orang kata saham akhirat tu, maka diinfakkan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan isteri Siti Khadijah ini pun walaupun dah wafat masa tu kan, Nabi masih lagi menyebut nama Siti Khadijah. Sampaikan ketika Nabi dah berkahwin dengan Siti Aisyah, berkahwin dengan Hafsah dan sebagainya, masih lagi Nabi memberikan hadiah kepada kawan-kawan Siti Khadijah. Sampaikan ada di kalangan isteri Nabi itu cemburu lah. Balik-balik Khadijah, balik-balik Khadijah, balik-balik Khadijah, tak ada orang lain kan? Siapa jawapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah ni penting dalam kehidupan Nabi kerana dia lah orang yang pertama, yang paling awal beriman. Betul? Ya, betul. Kemudian dia ni banyak menginfakkan hartanya dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Anak-anak kebanyakannya lahir daripada Siti Khadijah. Dan dia juga orang yang kuat mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Itulah kelebihan Siti Khadijah. Jadi walaupun dah wafat masih lagi dikenal. Itulah tuan, kalau kita banyak berjasa dalam dunia ni, esok lusa kalau kita meninggal, orang masih sebut nama kita lagi. Bukan mana kita minta orang sebut nama kita. Ada kita minta? Tak minta kan? Kita minta orang sebut nama kita. Tapi sebabkan jasa kita, pengorbanan kita, apa yang kita dah buat, kita suka bantu orang dan kita tak minta balasan pun kalau kita bantu orang. Jadi kalau besok tadi kata kita meninggal, orang masih lagi menyebut-nyebut nama kita lah. Jadi kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi dah wafat, kan umat dia masih lagi saban hari berselawat kepada Rasulullah SAW. Dalam solat kita selawat kepada Nabi SAW. Kita pergi ke Madinah, kita selawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Sebab kubur sebelah yang di bawah kubah hijau kan, kubur sebelah kan. Kalau disebut dalam kitab, ada satu kitab dalam satu kitab namanya Ittihadul Alamin bi Masyu'ati Tawassul bi Anbiya'i wa Rasul. Dan kitab Ittihadul Alamin pada menyatakan disyariatkan tawassul kepada para anbiya dan juga rasul. Di situ ada disebutkan bahawa derajat Nabi Muhammad SAW itu sentiasa naik bertingkat naik, sentiasa ada naik. Sebab apa? Kerana walaupun Nabi itu kalau dia akan dah wafat, tetapi di dalam kuburnya ada pendapat menyatakan dia masih hidup. Dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sujud kepada Allah. Dan Nabi menjawab selawat dan juga salam daripada umat dia. Dan kemudian segala amalan-amalan soleh yang dibuat oleh umat dia juga didapati, dikecapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan, man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa ila yaumil qiyamah.
Barang siapa yang meninggalkan satu sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa kurang sedikit pun. Min ghairi ayyan qasa ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Tetapi barang siapa meninggalkan satu sunnah yang jahat, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyan qasa ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan satu sunnah yang jahat, maka bagi dia dosa. Siapa bagi buat sunnah yang jahat, buat benda-benda yang tak baik, buat pusat perjudian, buat pelacuran dan sebagainya kan, benda tak baik, maka baginya dosa. Dan dosa orang yang mengamalkannya, orang yang membuatnya, min ghairi ayyan qasa, tanpa dikurang sedikit pun dosanya. Ila yaumil qiyamah, sehinggalah pada hari kiamat datang. Jadi nabi-nabi, para nabi, masing-masing ada umat masing-masing. Jadi itu sentiasa naik pada masa tersebut, masa Masya Allah. Baik. Jadi kita lihat pada ayat tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maksud Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, memperjalankan hamba. Bukan Nabi berjalan sendiri. Nabi dibawa naik borak kan? Nah, Nabi dibawa naik borak, kemudian diiringi oleh pengiring, itulah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat kirim qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawa naik daripada bergerak pada satu malam, naik sampailah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ijazah solat ataupun ijazah sembahyang. Kalau disebut di situ bahawa tergambar pada kita selama Allah Taala di langit. Kan? Kita kena fahamlah. Kalau Allah Taala ni asalnya tidak bertempat. Al-wujud bila makan. Allah Taala wujud tidak bertempat. Kita mengaji maktahid. Al-wujud bila makan. Allah Ta'ala itu wujud tidak bertempat, tidak berzaman, tidak bermasa. Kalau dikaitkan dengan masa dan tempat, samalah seperti makhluk. Jadi jangan kita mentafsirkan makna Allah Ta'ala itu berada di atas, kan? Dan situ ini termasuk dalam mutasyabihat, benda-benda yang mutasyabihat, benda-benda yang kesamaran. Kalau dalam bab kesamaran ini, benda-benda mutasyabihat ini, kalau ulama salaf dia kata at-tauhid menserahkan maknanya kepada Allah. Apakah maksud contohnya istawa? Apakah maksud Allah Ta'ala duduk ke atas itu? Adakah macam kita duduk ke atas? Itu ulama salaf. Sedangkan ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isra dan Mi'raj itu berlaku pada malam hari. Kenapa malam hari? Siapa pencipta kita itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu malam lain berjual mencuri, ngompak, pecah tabung masjid, pecah tabung surau. Orang malam pergi masjid, masuk masjid. Pergi ketika masjid. Ini sebab pecah tabung masjid. Nasib baik masjid haram tu tak nampak tabung masjid masjid haram. Kau nampak agak kan pecah kan? Madinah kau nampak tak tabung? Tak nampak. Saya ke Madinah masih mendawai tabung tu. Cuma kalau di Mekah dengan Madinah, suasana ini berbeza, sangat berbeza. Kalau di Mekah ni dia straight, dia ada askar. Kalau saja naik itikaf memang kena halau lah. Kena halau. Ya haji, ya haji, ya haji, ya haji. Allah, dia tak bagi kita itikaf. Kalau Masjid Nabawi, bila-bila tentang itikaf kan? Kafet lagi, bapa, saudara, nak tidur pun boleh kalau Masjid Nabawi. Tapi kalau Masjid Haram,
kelebihan dia dari Kaabah lah. Dari Kaabah dia haram. Kalau Masjid Nabawi ini kelebihannya ada jasad ataupun Rasulullah SAW ke situ. Jasad Nabi dikuburkan di situ. Dan juga sahabat-sahabat Allah dekat dua orang tawaf. Sejak masa ada orang tawaf. Jadi kita nak pukul 3 nak datang, pukul 3 pagi nak pergi situ, kalau nak itikaf lah. 3 pagi dah masuk je haram, kalau itikaf. Memang tapik dah, dihalau kan. Susah. Baru dah motor sejadah dah kena halau. Kan? Tapi kalau dah dekat nak waktu azan, jangan pada solat. Ada tu. Habis aja solat, ada sembahyang jenazah. As-salatu ala amwat, dia kata. As-salatu ala amwati wal afar. Sembahyang ke atas jenazah dan ke sembahyang kanak-kanak. Sembahyang jenazah. Habis sembahyang jenazah, suruh ubah. Tak boleh lagi duduk dan duduk je tak pergi. Tentu tak pergi. Semua dia Allah. Semua dia Allah. Tapi kalau di Madinah, pulang tuan. Ulama tentang itu nak berbagi, tak boleh terlontang dalam rumah dalam masjid nak bagi itu tak masalah. Itu kelebihan dia. Kan? Jika ada rezeki pergilah sana. Kan? Tunggu haji pun kadang lama. Tapi pergilah. Umrah dulu. Kita ada umrah wajib kan? Pergilah. Baik, benar. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Allazi barakna ma haulahu, yang kami berkati di sekitarnya. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Al-Munir masuk dengan kami berkati di sekitarnya itu dia terbagi pada dua gitu. Fiddin wal dunya, sama ada dalam konteks agama ataupun dalam konteks dunia. Macam mana dalam konteks agama? Masuk dengan kami berkati di sekitarnya, maksudnya bahawa disitulah terdapatnya banyaknya kata dikebumikan para nabi dan juga para rasul di bumi Palestin. Sekarang ni kata perang tak habis-habiskan. Israel itu memang syaitan bersalah. Israel itu dia tak peduli dah. Habis semua Islam sebenarnya. Palestin tu saya rasa lebih daripada 10,000 dah kan semua kan. Tapi majoritinya dibunuh tu kanak-kanak, orang perempuan. Itulah. Tapi dah ada di bom. Lepas tu orang kata hospital besar habis semua dibom. Dan universiti pun dibom. Semua dibom. And yang paling yang orang ni tu diam je tu betul lah. Kita ni nak bantu pun jauh. Orang kata kebun-kebun, ada yang kata suasana lah seperti tempat kita lah. Itu maksudnya kami berkati di sekitarnya. Kat situlah kata tempat banyak syuhada, kata kemudian para rasul dan para nabi wafat di sana. Sebab kebanyakannya daripada sana. Sedangkan Nabi ni, Nabi zaman ni kita daripada orang Arab. Nabi akhir zaman. Orang Yahudi kan? Kata di Basta Madinah tempat 3 agama berebut tempat. Kan? Di Basta Mukadis. Iaitu Kristian pun mereka berebut tempat kat situ, Islam pun berebut tempat, lepas tu Zionis Israel pun berebut tempat juga. Masing-masing berebut tempat yang sama. Itulah Masjid Al-Aqsa. Apa maksud Aqsa? Maksud Aqsa itu maksudnya jauh. Aqsa jauh. Sebab apa? Kedudukannya jauh. Kedudukan jauh. Kalau daripada Mekah, Madinah pun dah jauh. Apalagi kita ni daripada Malaysia pun jauh. Kedudukannya jauh. Nak masuk sana pun bukannya senang. Nak masuk sana susah. Dia ada border, dia ada sekatan daripada tentera Zionis, Israel dan sebagainya. Senang kita nak masuk ke sana. Mudah. Kalau nak masuk, Aku kata nak pergi Mekah, Madinah, setakannya okey, tak ada masalah. Mudah je kan? Sediakan duit je lah. Tuan-tuan sediakan duit. Upah haji pun sekarang pun semua dah naik. Semua naik tuan-tuan. Jadi yang penting bagi kita, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Baik.
Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ni peristiwa yang luar biasa. Ini dikatakan peristiwa mencari adat. Peristiwa mencari adat. Sebab kalau kita belajar bab tauhid, masuk hukum adat tu bukan hukum adat yang adatnya yang tentang apa kita faham tu. Ada bapati lah, tu dan sebagainya, bukan hukum adat tu. Hukum adat ni maksudnya daripada logik adat kita, adatnya apa? Adatnya contohnya maknanya kalau hujan turun tu daripada atas turun ke bawah, air kan, apa dia katakan hukum adat. Hukum adat maknanya daripada logik adat kita, adat kebiasaan adatnya begitu. Contohnya api, okey, membakar, api membakar. Kemudian air sifatnya mengenyangkan. Kan kita minum, hilanglah haus kita dan sebagainya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini maknanya perkara yang termasuk perkara mencari adat. Perkara yang mencari adat. Kalau kita lihat dalam kitab tauhid, perkara mencari adat ini ada 4. Yang pertama mukjizat. Mukjizat. Jadi Isra Mi'raj ini termasuk dalam perkara mukjizat. Yang kedua irhas. Isra ini perkara yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi SAW sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Yang ketiga iaitulah al-ma'unah. Yang keempat iaitulah karamah. Karamah ni biasanya pada wali kan. Al-ma'unah ni kepada orang soleh yang bukan daripada para wali dan juga para rasul ataupun bukan pada. Itu dikatakan perkara ini perkara mencari adat dalam konteks yang baiklah. Dalam konteks yang baik, perkara mencari adat adalah sihir. Sihir masuk perkara mencari adat. Betul? Contohnya kita nampak kalau ada sihir silam mata tu, dia buat orang tu cuma terapung dia berlalu. Nampak? Kenapa kita buat dengan apa benda, dia buat baca benda tahu lah. Dia pun nampak main apa tu, orang tu terapung dia. Ataupun dia masuk ke dalam kotak, lepas tu dia potong-potong. Masuk ke dalam dia tu. Ini perkara yang mencari adat, tapi dalam konteks yang tidak baiklah. Dalam konteks yang tidak baik. Sihir. Sihir dah berlaku lah. Jadi kalaulah seandainya orang-orang Arab itu tak terima Nabi dalam Isra Mi'raj tadi, ya Muhammad, apa yang kau cerita ni? Tak betul cerita kau ni, Isra Mi'raj ni. Kau kata kau dibawa, kemudian pagi ni kau dah balik sini kan, kau ni pembohong lah Muhammad kan. Jadi sebenarnya perkara mencari ni adat ni dah ada dulu lagi dah. Sebelum Nabi Isra Mi'raj dah ada perkara mencari adat. Pada zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim tidak mati terbakar kan, tak mau terbakar. Kemudian Nabi Musa AS dan tongkatnya membelah lautan. Mencari adat tak? Mencari adat. Banyak lagi perkara lain. So maknanya apa yang mereka nak kata, tak puas hatilah, walaupun Muhammad ni pembohong lah, tak percaya dan sebagainya. Tak boleh. Sebab perkara mencari adat ni memang dah berlaku dulu lagi dah. Tapi sebabkan orang kata sifat, orang kata keras hati, kan tak boleh terima kebenaran dan sebagainya. Tapi itulah yang berlaku. Antara orang yang pertama yang orang kata yang tidak terima peristiwa Isra Mi'raj ini ialah Abu Jahal. Dia telah bapa saudara Nabi Muhammad SAW sendiri. Abu Jahal ini dia terbunuh dalam peperangan Badar. Kalau kita pergi ke Madinah, biasanya syarikat travel ni dia akan bawa kita ke Badar, ke lembah Badar. Jaraknya lebih kurang dalam lebih daripada 100 km ke sebelah barat daripada Madinah. Dia jauh juga lah, daripada lama juga sampai. Kat situlah ada satu masjid Aris namanya. Masjid Aris. Lepas kat situlah kata adanya makam syuhada. Kemudian ada satu jalan tu street syuhada. Kemudian ada satu tugu, ke situlah tugu itu ditulisnya 14 orang syuhada. Tertulis kat tugu itu 14 orang syuhada tertulis yang syahid dalam peperangan Badar. Jadi kemudian dia akan dibawa satu perigi yang dah ditutup perigi itu.
Pergi buta tu yang tempat Abu Jahal tu bersama dengan sahabat-sahabatnya dicampakkan. Setelah mereka itu terbunuh dalam perang Badar, campakkan dalam pergi buta tu. Dan pergi buta tu sekarang dah ditutup dengan batu. Mata nampaklah pergi tu ni. Ada penuh ada batu, dah tinggi ada batu, tutup nampak. Abu Jahal. Okay. Rumah Abu Jahal tu kalau di Mekah tu berdekatan dengan rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ni rumah Abu Jahal tu dah dijadikan toilet. Tandas. Betul? Dia jadikan tandas. Di sebelah daripada Masjid tempat sa'i itu, kata kita keluar tempat sa'i kan, daripada kat Marwah tu, kat luar tu dia ada satu tandas besar. Situlah asalnya tempat rumah Abu Jahal. Kemudian tak jauh dari situ ada satu maktabah pusaka itu adalah tempat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kat depan tu ada satu kat dataran tu dia dipakai dengan pagar warna hijau tu. Situlah tempat rumah Siti Khadijah. Dekat-dekat je. Dia di situ dekat-dekat je. Tapi rumah Abu Jahal tu dah dijadikan satu pasal tempat toilet lah, tempat buang air. Kalau tak berak, kencing dalam tu kan. Lepas tu kau nak mandi-mandi, nak kabur semua dalam tu lah. Jadi Allah Ta'ala hinakan dia lah. Hinakan dia. Sebab apa? Sebab dia lah orang yang paling kuat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam tu. Kemudian siapa lagi yang kuat menentang Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang kuat dia menentang Nabi. Abu Lahab ni mati, dia tak mati di medan perang, tapi dia mati di rumah. Dia mati di rumah. Allah Ta'ala bagikan dia penyakit, sehingga sampai bawa pada kematian je. Bila dia mati, sampai anak-anak pindah dia tak sanggup nak menguruskan jenazah dia sebab bau dia busuk. Bau dia sangat busuk. Ada katakan bau dia sangat busuk. Sampai kan anak-anak dia tadi kan disebabkan tak mampu nak menguruskan jenazah dia, mereka gali lubang je. Gali lubang, lepas tu mereka ambil kayu, tolak mayat Abu Lahab masuk dalam lubang tu. Betul. Dia Allah Ta'ala hinakan dia. Sebab apa? Antara dia orang yang banyak menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kat dunia lagi Allah Ta'ala dah hinakan, belum di akhirat. Di sesiapa yang menentang Islam, menentang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala boleh hinakan. Kalau dah hinakan, dia boleh hinakan. Kat dunia lagi dah boleh hina. Allah Ta'ala nak sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Jadi contohnya Utbah bin Abi Muhib, ini antara orang yang menentang, antara orang yang meletakkan kata perut unta di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ditunjukkan dengan berbagai-bagai tamsilan dan gambaran. Nabi berjumpa dengan satu kaum yang kerjanya menanam dan mengetam. Cuma tak dinyatakan apa yang bertanam dan mengetam, tak tahu. Tapi nyatakan menanam dan ketam. Habis saja tanam, terus ketam. Lepas tu tanam lagi, ketam lagi. Muhammad, ya Rasulullah, itulah golongan yang berperang ke jalan Allah Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang suka berperang ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka mendapat ganjaran 700 kali ganda hasil daripada pengorbanannya untuk membela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam peristiwa Isra dan juga Nabi berjumpa dengan satu golongan yang himpak kepala-kepala mereka dengan batu besar. Tetapi tiap kali dihimpapkan batu tadi, kepala ini pecah dan sebagainya, kembalilah kepala itu bertaut semula. Masya Allah.
Kemudian Nabi bertanya dengan dia, ya Jibril, apakah masuk golongan ini? Inilah golongan umat kami Rasulullah yang berat kepalanya untuk mengajarkan sembahyang fardu. Inilah umat kau ya Muhammad yang berat kepalanya untuk mengajarkan sembahyang fardu. Banyak alasan dia, yang sibuk, balas, macam-macam alasan lah. Besok orang terima lah. Peristiwa Rasul Muhammad lagi Nabi dah tunjukkan tentang balasan dan kesimpulan umat dia. Nak kita macam tu kan? Tak nak kan? Jadi kita bagilah nasihat kepada anak kita, cucu kita, saudara kita, bagilah peringatan. Kan? Balighuni walau ayat, sampaikanlah sepatah walaupun sampaikanlah. Ulil haq walau kana murad, katakanlah benar walaupun pahit dan dengar. Kan? Yang penting kita bagi dia nasihat. Itu pula apa dia nak terima tak terima antara dia Allah Ta'ala. Yang penting kita bagi. Betul? Itu tanggungjawab kita tu. Apalagi kalau kita jadi pemimpin masyarakat. Kalau kita jadi pemimpin masyarakat langsung kompak, lagi berat tanggungjawab besar. So akan ditanya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga pemegang amanah dan kamu akan ditanya tentang barang yang kamu jaga dan barang yang diamanahkan kepada kamu. Baik, kemudian Nabi juga berjumpa dengan satu golongan yang kemudian depan dan belakang mereka hanya ada tutupan daripada perca-perca yang rosak. Kemudian mereka merakut ke sana kemari, seolah seperti unta dan kambing merakut dalam tanaman. Kemudian ada terdapat juga mereka makan duri dan barang-barang yang busuk. Lalu Nabi SAW tanya dengan Jibril, ya Rasulullah Jibril, apakah masuk ke golongan ini? Inilah mereka lah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta. Orang tidak menunaikan zakat harta. Itulah ibaratnya. Mereka itu seperti binatang yang akan merakut rumput, mereka makan benih-benih, duri-duri dan sebagainya. Ini sebut dalam kisah Isra dan Mi'raj. Jadi kita jauhi lama lah, kita kuras. Kita jauhi lama, kita kuras, kita akan Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi juga berjumpa dengan satu golongan manusia. Di hadapan mereka ada daging yang telah pun dimasak dalam suatu kuali, dan ada pula daging mentah yang buruk dan kotor, yang busuk. Tetapi mereka makan daging-daging yang mentah yang busuk tadi. Sedangkan daging baik tadi yang telah dimasak itu mereka biarkan begitu sahaja. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan golongan ini? Ini golongan Makkah yang Rasulullah yang ada isteri yang halal pada dia, tetapi dia tidak mau bersama dengan isterinya, sibuk dengan yang lain. Kemudian begitu juga dengan isteri, ada suami yang halal bagi dia, tetapi mencari yang di luar yang tidak halal bagi dia. Itulah apa alasan yang akan mereka terima tetap. Masya Allah. Baik, kemudian ada lagi. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang lelaki-lelaki sedang mengumpul satu bebanan berat yang tidak kuat mereka untuk memikulnya. Mereka jumpa Nabi dengan Jibril, jumpa dengan satu orang lelaki yang ingin memikul bebanan yang berat, yang dia tak mampu untuk memikul bebanan tadi. Lepas tu dia minta lagi beban lain untuk ditambah di belakang dia. Dalam bebanan yang awal pun tak mampu nak angkat, yang dah ada pun tak mampu angkat, minta lagi beban yang lain. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah masuk dengan golongan ini, laki-laki ini? Maksudnya itulah golongan kaum Rasulullah yang ada, yang mereka itu dah diberikan satu tanggungjawab dan bebanan tak mampu dipikul. Lepas tu minta lagi tanggungjawab yang lain. Dia dah dibagi tanggungjawab tapi tak mampu nak pikul. Tak sanggup nak laksanakan tanggungjawab. Kemudian minta lagi jawatan kedudukan yang lain, minta lagi jawatan dengan gunting besi
Setiap kali digunting maka kembali lidah tadi pada asalnya semula. Masya Allah. Dari gunting kembali lagi dia punya lidah itu keluar balik. Kembali pada asal lagi. Kemudian gunting lagi, kembali pada asal lagi. Gunting lagi. Bayangkanlah gunting kan sakit kan. Tak ada bius. Kalau ada bius, okey sikit. Kan? Cuba tak ada bius. Dalam apa tu? Akhirnya besok mana ada bius, tak ada. Pinjamlah bius ke doktor kan, tak bius lah. Kalau dunia kalau doktor minta lah bius kan. Tak ada bius kan. Tak ada rasa sakitannya akan hilangin. Gitu. Lalu Nabi SAW bertanya dengan dia, ya Jibril, apakah masuk golongan ini? Inilah golongan tukang-tukang pidato yang suka menaruh fitnah. Masya Allah. Suka pidato, orang suka berceramah ke zaman saya, tapi fitnah. Banyak fitnah sini, fitnah sekarang kan banyak tak fitnah. Banyak zaman sekarang fitnah. Kan, semua dekat kota media sosial itu macam-macam. Jadi berhati-hati lah tuan. Kan, kadang nampak seronok kan, seronok ya tulis tarik dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu Islam. Besok kita menjawablah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab adanya hari kiamat. Betul? Kenapa Allah Ta'ala mencipta hari kiamat? Kenapa adanya hari kiamat tuan? Hari kiamat perlu diadakan Allah Ta'ala sebab kat dunia ini sebenarnya hari untuk kita bertanam. Akhirat besok kita akan menuai kan. Kemudian kat dunia ini pun ada orang-orang yang bersalah tetapi tidak dikenakan hukuman. Ada orang dunia ini, kat dunia ini ada orang yang bersalah tetapi dia terlepas daripada hukuman. Mungkin dia banyak duit kan, dia gunakan tu, gunakan kabel dan sebagainya, maka dia terlepas hukuman. Jadi perlunya ada akhirat untuk diberikan balasan kepada mereka. Kan? Ada orang yang terbunuh, yang kena bunuh, tapi tak tahu siapa pembunuh. Kan? Ada orang yang dibunuh tapi dicari-cari pembunuh tak dapat. Besok akhirat besok keluar Allah Ta'ala keluarkan, inilah pembunuh. Sebab apa akhirat itu ialah hari pembalasan. Kan? Semua dibalas. Aman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat satu kebaikan akan ditunjukkan. Barang siapa yang buat kejahatan maka ditunjukkan besok. Di hadapan dia dekat tengok dengan mata yang terlihat. Terlihat tengok amalan dia, banyak amalan yang buruk yang tulis. Sedangkan amal kebaikan yang sangat sedikit. Alhamdulillah misalnya. Kemudian Nabi SAW dan juga Jibril berjumpa dengan seekor lembu, seekor sapi. Ini sapi. Ada satu lubang yang kecil. Keluar dari lubang yang kecil itu keluar seekor sapi. Sapinya lembu lah. Sapi yang jantan yang besar. Kemudian bila keluar, dia nak masuk semula ke dalam lubang itu, tetapi tak boleh. Kan? Keluar boleh, masuk tak boleh. Keluar boleh, masuk tak boleh. Lalu Nabi SAW tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah maksudnya ini? Ialah maksudnya di kalangan umat kau tu, dia kata satu benda yang dia dah ucapkan, satu benda yang dia ucapkan, kemudian dia menyesal, tetapi dia tidak mampu lagi menarik kembali apa yang dia ucapkan. Dia tak mampu nak menarik kembali apa yang telah dia ucapkan tadi. Itulah antara perasaan. Banyak lagi kan? Banyak lagi gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cerita Isra Mi'raj ni memang 2-3 jam tak salah lagi. Jadi kita boleh dapatkan maklumat dari kilah buku kenal sebab dan sebagainya. Dan tidak kebanyakan baca-baca. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ni peristiwa yang sangat penting bagi kita. Sebab nak tunjuk pada kita antara ini ialah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mampu buat saja. Apa dia? Zaman sekarang ni kita lihatlah tuan. Apa yang orang kata yang tak mustahil, semua manusia boleh buat.
Kalau dulu mungkin manusia tak terfikir kapal terbang, sekarang ni sepak kapal terbang. Kadang dulu mungkin orang tak terfikir berkenaan dengan kapal selam, sekarang ni banyak kapal selam. Betul? Kemudian dulu orang tak terfikir berkenaan dengan kata kapal layar, kapal yang boleh meredah lautan dan sebagainya. Tengok ada kapal yang besar, ada kapal kecil, ada kapal kontainer. Kita tengok kontainer punya besar lah kapal kontainer tu. Masya Allah, kita pun tak terfikir macam mana manusia boleh buat macam tu. Tahu tak? Dulu ada tak benda tu? Tak ada. Tapi sekarang ni semua ada. Macam-macam ada kan? Dulu komputer ada tak? Tak ada komputer. Sekarang ni ada tak komputer? Komputer. Semua ada. Semua ada. Kecanggihan zaman sekarang ni. Petik aja. Kemudian yang agama pun sekarang ni orang kata semua orang kata kena key in Ustaz. Kena key in. Semua dah kena key in. Kadang password pun lupa. Password apa Ustaz? Hantar lupa lah password tadi. Banyak mana benda nak kena key in. Kalau kami di pejabat agama tu lagi macam-macam benda nak kena key in. Isi maklumat pula masuk ni kadang-kadang password pun tukar-tukar. Kadang tak boleh masuk. Tak boleh masuk kan tendang balik. Dah kena blok pula. Kena blok tak boleh masuk. Kena pula telefon admin pula untuk orang kata buka balik. Sebab nak masuk dah tak boleh, dah kena blok pula. Campaign punya juga. Bank semua. Tapi kecanggihan juga menyebabkan duit kita hilang. Betul? Online sekarang ni banyak orang hilang duit. Kita ingat apa kata online ni canggih lah, tapi duitnya hilang. Scammer tu, scammer ni. Saya pun bila hilang duit pertama ni 3,000 hilang. Kan? Dia masuk dalam saya punya akaun saya, tapi dia keluarkan 3,000. Kan itu. Jadi mana kecanggihan pun manusia yang mencuri pun dia canggih juga. Kan macam mana bank punya sistem canggih, orang yang mencuri pun dia canggih lagi daripada kita. Tapi digunakan akal dia kepada benda yang tidak baik, betul tak? Dia ingat kat dunia ni dia boleh terlepas, akhirat terlepas. Mungkin kat dunia dia terlepas, akhirat boleh terlepas lagi. Besok kau pulangkanlah duit sesiapa yang kau duit besok. Kau carilah sesiapa duit yang kau dah scam. Kau pulangkanlah balik. Kalau tak besok, tak tahu lah besok. Dia akan Allah SWT jawablah. Sebab ada orang yang dia ambil ni, dia redha. Ada tak redha? Kalau duit dia banyak, mungkin dia redha. Kalau duit dia tak banyak, tu lah duit yang ada. Dia tak redha. Kau ambil duit dia. Betul? Dia tak redha. Besok akhirat tanggung lah. Jawablah daripada Allah SWT. Kecarilah mesti pulangkan balik. Malah kau sorok dapat dua orang. Sebab jadi digunakan akal. Allah Ta'ala bagi dia akal, tapi akal itu digunakan pada benda yang tidak baik. Dalam Quran banyak perkataan apalah takhilun kan? Ya ulil albab, bagi orang yang punya akal yang waras. Dalam Quran Allah Ta'ala banyak sebut kenaan akal ni, supaya kita berfikir, gunakan akal. Tapi jangan letakkan Quran dan hadis itu di bawah akal. Tidak. Kita gunakan akal itu untuk memahamkan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita fikir. Tapi banyak di dalam Malaysia ini guna akal dia pada benda tidak elok, yang tak baik. Dia gunakan akal itu untuk menipu orang, scam orang. Dia tengok Pak Haji ni dapat pencen ni banyak duit ni, 100,000 dapat, 200,000. Dia pun gunalah ayat agama saya sini ada daripada saman, daripada mahkamah ni, cik kalau tak bayar ni kan. Bagi orang muda mungkin dia ini scammer ni. Bagi orang tua yang tak faham ni, ikut je lah. Tu dia kan keluar duit tu, bagi kalau dia bagi duit, bagi je pasport, bagi nombor tag, senang saja. Yang kaki dapat duit kan. Tapi besok jawablah. Betul tak kan? Alhamdulillah. Saya rasa cukuplah sekadar tu pembicaraan kita mengenai Isra dan Mi'raj ini kan. Jadi apakah pengajaran dia daripada peristiwa ni? Pengajaran banyak. Salah satu ialah kita nak nyata kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nak menyatakan kepada kita tentang kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, nak menyatakan kepada kita bahawa kata
gambaran-gambaran. Malah setiap amalan kita itu besok akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang mari kita lagi tentang kelebihan Nabi dengan para Nabi dan para Rasul yang lain. Kan Nabi dilantik menjadi imam. Ketika Baitul Muqaddis, Nabi tambah dia punya orang tadi. Kemudian Nabi diminta untuk menjadi Nabi dan Rasul ini semuanya mengajak untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat mereka itu ada yang berbeza-beza. Ada berbeza-beza syariat. Kalau tuan kita lihat dalam satu kitab namanya Al-Khasa'is Ummatil Muhammad. Antaranya contohnya, kalau seandainya umat-umat terdahulu mereka itu melakukan perkara yang tidak baik, contohnya mencuri, merompak, berzina dan sebagainya, pada besok hari itu tertulislah nama di pintu rumah mereka ini adalah penzina, mereka ni adalah perompak, mereka adalah pencuri. Tertulis di pintu rumah mereka. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW ni tidak tertulis. Walaupun dosa banyak mana kita buat, tidak tertulis, terpampang di rumah kita. Kita ni mencuri, merompak dan sebagainya. Kita ni penjahat masif ke apa, tak tertulis. Kita ni scammer pun tak tertulis di rumah kita. Betul? Kalau umat yang terdahulu, kalau saya pakaian mereka itu terkena najis pakaian mereka dalam mengambil gunting untuk dipotong baju mereka yang terkena najis. Kalau kulit mereka terkena najis, maka kulit mereka tak ada potong untuk dibuang najis itu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW belum tak kita potong, tak perlu. Kita hanya membersihkan sahaja. Tengok najis apa tu? Najis mutawasitah, muwalasah, muhafah. Kalau najis yang pekat, maka nak ahli sama. Betul? Tak perlulah kita nak potong dan sebagainya. Ada tu. Dan banyak lagi kelebihan. Perbezaanlah kelebihan Nabi dan juga umat-umat yang sebelumnya. Kalau umat yang sebelumnya, kalau perempuan-perempuan mereka itu berhaid, mereka bernifas dan sebagainya, mereka tidak dibenarkan duduk dengan suami. Mereka itu naklah diasingkan dalam satu rumah yang lain. Mereka tak dibenarkan makan dan minum bersama dengan suami. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini, walaupun isteri kita itu berhaid, bernifas, masih lagi boleh makan, join dengan suami. Yang tak boleh ialah bersetubuh. Bersetubuh tidak dibenarkan. Ma fauqa izar, barang yang di bawah izar, di bawah kain tidak dibenarkan. Di atas kain dibenarkan. Hadis. Betul? Jadi kalau mak dahulu, macam itulah. Tak dibenarkan makan dan minum bersama dengan suami kalau mereka itu dalam keadaan berhaid. Tapi kita, saya rasa itu tak mungkin dah lapar, ada makanan. Ada makan lagi. Mungkin ada kambing ke apa, ada kambing tak ada, ayam je. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari insyaAllah malam ini, apa yang saya kongsikan sikit banyak kita dapat menambahkan sebanyak kepada kita dan dapat menambahkan lagi tentang kecintaan kita, kerinduan kita, kesayangan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada jawatankuasa masing-masing, terutama sekali pengurusi dan sudi menjemput saya pada malam ini. Sebenarnya saya pun diarahkan sudah terkini, tapi surat Ustaz pergi ceramahnya, ya kok alamat, okeylah. Tu tikun apa pengurusi kata, okeylah tak boleh berputar kan? Jadi saya takut orang sini tak tengok je. Kamilah betul terima. Mengharap orang kata ini bukanlah kata pertemuan kita bukan hari. Saya unit mawapasa ni macam-macam lah. Malam tadi pun ada tangkap orang ni. Malam tadi kami di mawapasa ni kita ada giliran bertugas malam, operasi malam. Macam tadi kita orang dapat ada satu polis pun
Polisi pun ada sepasang, itu bilang gitu, ada sepasang laki perempuan yang gitu. Kat Ditonas di apa tuh di Matarahi itu Kesamang. Di parking kereta tu kat tempat belakang, kat tempat bergelas sekilas. Ada polis orang tu dia ronda-ronda, tengok dua orang dalam tu. Tu telefon kita pergi lah ambil. Banyak lagi lah kalau cerita kan, tapi itulah benda aib kan. Kita aib orang. Kalau cerita pun tak boleh sebut nama, tak boleh. Akan jatuhkan bawah orang. Kan kita tak boleh sebut orang cerita. Nanti marah orang kan gitu. Tapi itulah. Harap kita itu Alhamdulillah 2000. Tapi 2000 sama sekarang ni tak banyak mana. Kan pajak kan habis 2000. Pada-pada lah kan, gunakan yang terbaik lah insyaAllah. Alhamdulillah, itu saja. Saya minta maaf mana-mana yang terkasar dan terkurang, yang tergurih dan sebagainya, mana yang lebih Allah Ta'ala menurut terjemahan manusia. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyidina fataya alim. Dawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fa'alna bil alimin. Allahumma faqina bi din Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan masuma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas ceramah yang disampaikan tadi.